إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah. Dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masuk pagi yang ketiga daripada hari-hari tasyrik, daripada hari-hari setelah kita selesai Aidul Adha pada hari Khamis yang lalu. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, setelah kita bincang panjang lebar ataupun kita sebut panjang lebar berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita dah cerita, seingat saya, lebih kurang 3 siri, 3 pertemuan yang kita cerita tentang latar belakang, tentang kisah riwayat hidup, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitu anak kepada Nabi Yaqub ataupun pemula daripada kalangan Bani Israel. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 yang bertajuk muka mereka berubah menjadi warna kuning keemasan. Baik, kita masih lagi cerita berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini cerita berkaitan dengan Bani Israel. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, semua cerita-cerita yang dirakamkan, yang direkodkan, yang dicatatkan, yang dimasukkan dalam Al-Quran itu adalah kisah benar, bukan cerita dongeng. Dan cerita-cerita ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala nak supaya kita ini menjadikan dia sebagai pengajaran, supaya umat yang terkini, umat yang membaca Al-Quran, umat yang belajar daripada kisah Al-Quran, tidak melaksanakan dia, melakukan dia, ataupun tidak buat perkara-perkara yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Baik, tentang yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pagi ini kita nak masuk satu babak. Kita nak cerita satu babak daripada kisah yang panjang berkaitan dengan riwayat hidup Nabi Musa alaihi salam. Baik, tuan-tuan, selepas daripada Bani Israel dia terselamat daripada Firaun, Allah selamatkan mereka, kemudian mereka seberang laut, pergi ke seberang sana. Dah sampai seberang sana, Nabi Musa bawa Bani Israel seramai 70,000 orang kurang lebih. Angka ni tak tepat tuan-tuan, angka ni tak tepat, tetapi lebih kurang macam tu lah. 70,000
70,000 orang lebih ni Nabi Musa bawa bersama-sama dengan Nabi Harun alaihi salam, bawalah Bani Israel ni. Tuan-tuan, bermula, tuan-tuan kena ingat bermula daripada Bani Israel diselamatkan Allah daripada Firaun, daripada situlah bermulanya Bani Israel ni dia mai perangai mengada-ngada. Perangai mengada-ngada, perangai sakit hati, perangai macam-macam ini bermula daripada sini. Masa duduk dengan Firaun, masa di bawah pemerintahan Firaun, masa duduk di Mesir, masa tu tak berlaku banyak masalah lagi. Masa tu tak berlaku lagi walaupun ada sikit-sikit. Selepas daripada lintah, start daripada Mesir, lintah Laut Merah, pi ke seberang sana, ni bermula. Baik. Antara yang berlakunya tuan-tuan yang kita nak baca pagi ini. Selepas Nabi Allah Musa alaihi salam selamatkan Bani Israel sampai ke seberang sana, Nabi Musa ni berhadapan dengan beberapa ujian. Apa dia antara ujian tuan-tuan? Antaranya bila Nabi Musa alaihi salam dah sampai di seberang sana, pada masa tu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Musa untuk mai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di mana tuan-tuan? Di Bukit Tur Sina. Menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Tuan-tuan, pada masa tu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada masa tu. Bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lebih kurang beberapa hari. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala rekod dan Allah rakamkan. Allah taala kata, Allah Subhanahu wa taala menjemput Nabi Musa alaihi salam ini menghadap Allah Subhanahu wa taala sebanyak 30 hari pada awalnya. Awalnya 30 hari. Kemudian selepas daripada 30 hari tuan-tuan, pada masa tu setiap hari Nabi Musa ni berpuasa. Setiap hari berpuasa. Masuk saja hari hujung-hujung, Nabi Musa tak mau puasa dah. Pasal Nabi Musa berasa mulut Nabi Musa ni macam berbau, mulut Nabi Musa ni macam busuk sikit. Tak kalah nak bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulut yang berbau. Maka Nabi Musa pun tak berpuasa hujung-hujung dekat 30 hari tu. Allah Ta'ala tanya, wahai Musa, kenapa kamu tidak berpuasa hari ini? Nabi Musa pun sebut, Nabi Musa kata, ya Allah, aku tidak mau berpuasa kerana mulut orang yang berpuasa ini berbau. Aku tak mau menghadap kamu dalam keadaan berbau. Di situlah Allah Ta'ala kata, wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi daripada mulut orang-orang yang biasa, orang yang tak berpuasa. Allah Ta'ala kata mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, maka aku tambah kepada kamu. Liyazdadu, aku tambahkan kepada kamu 10 layalin, selama 10 malam lagi. Daripada 30 jadi 40 hari. Daripada 30 jadi 40 hari. Baik tuan-tuan, masa inilah, ni yang kata masa inilah, ketika mana Nabi Musa tinggalkan Bani Israel, pada masa tu tuan-tuan, Bani Israel ni dia tak jadi celaru lagi. Bila dengar saja, tengok-tengok cukup 30 hari Nabi Musa tak patah balik, pada masa ni tuan-tuan ada seorang lelaki. Lelaki ni nama apa? Samiri. Samiri ni, dia inilah yang mengesongkan, yang menyesatkan, yang ubah daripada akidah menyembah kepada Allah geng-geng Bani Israel ini kepada menyembah satu binatang yang dibuat oleh Samiri. Baik, dalam hadis ni kita akan tengok apa yang Samiri ni buat, apa yang Samiri ni buat kepada Bani Israel. Selepas daripada tu ada berlaku satu perkara kepada Bani Israel. Baik, mari sama-sama kita tengok. Terus kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-14.
muka mereka keemasan, muka mereka berubah menjadi warna kuning keemasan. Baik. Artinya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kata dia, Nabi Musa alaihi salam bersegera pergi menghadap Tuhannya. As-Samiri pula sibuk mengumpul barang kemas Bani Israel. Lalu setakat mana yang beliau mampu kumpulkan, lalu beliau membentuknya menjadi patung anak emas. Pada masa Nabi Musa tinggalkan Bani Israel, tuan-tuan, Samiri ni kutip barang-barang kemas, emas-emas yang ada di sisi Bani Israel ni untuk himpun. Dia tempa-tempa, dia bentuk-bentuk jadi apa? Jadi seekor anak lembu. Jadilah seekor anak lembu, patung lembu. Baik, tuan-tuan, emas ni mai daripada mana? Emas ni mai daripada mana? Emas ini adalah milik orang-orang Qibti yang Bani Israel bawa lari daripada Mesir. Oh, rupanya orang-orang Bani Israel lari itu diligan oleh orang-orang Qibti, bukan saja diligan oleh tentera, tapi diligan juga oleh tuan-tuan mereka. Kerana Bani Israel ini buat apa? Bawa lari barang kemas mereka. Bawa lari harta-harta emas-emas mereka ni, bawa lari sama. Baik, tuan-tuan, bila sampai di seberang sana, Nabi Musa dah duduk di Bukit Tur Sina, nak mendapatkan oleh Allah, nak diterima wahyu yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Pada masa inilah Samiri dia main peranan. Dia himpunkan semua emas-emas, dia masukkan dalam api, dia cayakkan emas tersebut, kemudian daripada situ dia tempa, dia bentuk semula emas-emas tadi tu jadi patung anak lembu. Tuan-tuan, dalam hadis sebut, kemudian beliau melemparkan tanah, segenggam tanah ke dalam rongga patung itu. Samiri dia ambil satu tanah itu tanah tempat lalunya tapak kaki kuda ketika mana ketika mana malaikat Jibril lalu, ketika mana malaikat lalu, bantuan daripada Allah lalu, dia nampak. Orang lain tak nampak, tuan-tuan, dia nampak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata Samiri ni dia nampak apa yang orang lain tak nampak. Samiri ni dia sebut kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa tanya dia, Samiri, pasal apa hang buat macam tu? Samiri kata apa? Aku nampak apa yang orang lain tak nampak. Maksudnya Samiri ni dia ada special. Dia Allah buka hijab tak sama macam orang lain. Nampak tapak-tapak, nampak kuda-kuda yang dinaik oleh malaikat-malaikat. Daripada situlah dia ambil daripada tapak kaki laluan Nabi Musa, tapak kaki laluan daripada malaikat ni, dia bawa, dia letakkan sama dekat dengan emas tu. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Emas tadi tu dia boleh mengeluarkan suara. Emas tadi tu dia boleh mengeluarkan suara tanpa pakai bateri, tanpa pakai apa-apa. Mengeluarkan suara bunyi macam mana suara binatang. Allahu Rabbi. Baik. Dia bunyi seperti mana suara lembu tadi. Tiba-tiba patung itu bersuara seperti suara lembu. Samiri berkata, inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Tuan-tuan, bila lembu tadi itu boleh bercakap, lembu tadi itu mengeluarkan suara, maka Samiri pun kata dekat Bani Israel, ya, yang inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita, inilah Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, maka pada masa itu pakat menyembah habis semua, kecuali kata sebahagian ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, hanya yang tidak menyembah kurang lebih dalam 70 orang saja. Selebih daripada itu 70,000 tadi ni, hampir semua menyembah kepada Tuhan yang direka, yang dibuat oleh Samiri tadi. Semua pakat menyembah. Baik, sambung hadis. Bukankah Tuhan kamu? Kemudian Nabi Harun menasihati mereka, wahai kaumku,
Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Tuan-tuan, pada masa tu ada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun peringat depa. Nabi Harun kata, awak buat macam ni. Sebab apa hampa buat macam ni? Apa jangan buat macam ni?" Nabi Musa, Nabi hampa tu dah pergi berjumpa dah dengan Allah. Nanti nak buat mai benda yang baik-baik. Nak bawakan kepada hampa benda yang baik-baik. Tuan-tuan, pada masa tu Nabi Harun peringat depa. Tuan-tuan, ketika Nabi Musa duduk di Bukit Tursina bertemu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa tu Nabi Musa ni dah dapat hinda. Dah dapat dah isyarat bahawa Bani Israel ni ada melakukan satu perkara yang pada masa tu bayangan Nabi Musa ni merasa macam benda tu benda kecil-kecil je, bukan benda besar pun. Nabi Musa tu ingat bila Allah Ta'ala kata Bani Israel ni ada buat salah, Nabi Musa ingat kesalahan yang kecil-kecil je. Curi ke, menipu ke, bercakap bohong ke, macam tu je. Nabi Musa ingat benda kecil-kecil. Tak sangka bila Nabi Musa balik mai, ini yang berlaku. Baik, sambung hadis. Nabi Musa alaihi salam pulang kepada kaumnya dan mereka telah disesatkan oleh As-Samiri. Tuan-tuan, memang sesat sungguh. Samiri ini pesongkan hampir semua Bani Israel. Beliau terus menggenggam rambut abangnya Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa pegang rambut Nabi Harun alaihi salam. Ada riwayat kata Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun alaihi salam. Kemudian Nabi Musa pun tanya kepada Nabi Harun. Nabi Harun menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa bertanya As-Samiri, "Apa yang mendorongmu membuat demikian?" Tuan-tuan, bila Nabi Musa tengok pula dekat Samiri, Nabi Musa tanya dekat Samiri, "Wahai Samiri, apa yang menyebabkan hang buat macam ni? Sebab apa yang hang tiba-tiba nak berasa nak buat macam ni? Hang tahu dah aku Rasul, hang tahu dah ada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Kenapa hang buat macam ni?" Nabi Musa tanya kepada Samiri. Tuan-tuan, maka pada masa tu Samiri pun jawab. Qala Samiri, "Qabadtu qabdatan min athar Rasul." Kata Samiri, dia sebut kepada Nabi Musa alaihi salam, dia kata apa? Sesungguhnya dia kata, "Aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, jejak tapak kaki kuda Jibril alaihi salam, lalu aku lemparkannya kepada emas itu. Demikianlah nafsuku membujuk." Tuan-tuan, kata Samiri kata apa? Aku nampak, dia kata, aku nampak tanah tu, aku pegang, aku lempar dekat emas tadi boleh mengeluarkan suara. Tuan-tuan, ini jawapan Samiri kepada Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, ada beberapa pendapat lah berkaitan dengan Samiri ni yang saya pernah sebut dah dalam video cerita tentang Nabi Musa dulu. Samiri ni ada beberapa pendapat mengatakan dia ni hidup satu zaman. Dia ni bayi yang satu zaman dengan Nabi Musa ketika mana Nabi Musa zaman dia tu nak dibunuh dulu. Kan cerita Firaun, kalau tuan-tuan ingat awal-awal ketika mana ditampuk pemerintahan dia, bila dia mimpi ada yang nak memusnahkan Mesir pada masa tu, dia perintahkan kepada semua tentera dia untuk dicari bayi-bayi lelaki zaman Nabi Musa ni. Antara yang terselamat, dan sebagai riwayat kata, antara yang terselamat sama pada masa tu adalah Samiri ni. Mak Samiri ni bawa Nabi Musa ni pergi selamatkan dia di satu tempat. Dan ada yang katakan dia ni dipelihara oleh malaikat, dipelihara oleh satu benda. Selepas daripada tu, Samiri ni dia ada kelebihan yang tak ada pada orang lain. Dan ada juga yang mengatakan, ini pendapat lah tuan-tuan. Ini pendapat, ini bukan i'tiqad, dia pendapat saja. Ada yang mengatakan Samiri inilah yang menjadi Dajjal pada akhir zaman. Kerana orang yang ada kelebihan macam ni, iblis, syaitan, dia tak akan lepasnya. Dia memang tak akan lepas. Pasal dia ada potensi untuk nak, dia dah biasa sesatkan orang, dia nak sesatkan orang lagi. Baik, itu hanya pendapat lah.
Ada beberapa pendapat macam tu. Baik. Selepas daripada Samiri sebut macam tu tuan-tuan, selepas daripada Samiri dia sebut macam tu, dia kata kepada Nabi Musa, aku ni nampak apa yang tidak orang lain nampak. Kemudian aku pegang daripada kesan-kesan tapak kaki Jibril alaihi salam, tapak kaki kuda, aku pegang, aku ambil dan aku buat macam tu. Maka Nabi Musa pun kata kepada dia, wahai Samiri, pilah kamu daripada sini. Wahai Samiri, pilah kamu daripada sini. Kamu tidak boleh bercakap apa-apa, melainkan kamu hanya boleh berkata-kata. Kamu hanya boleh berkata-kata apa? Kamu hanya boleh berkata-kata, wahai jangan sentuh daku. Jangan sentuh daku. Samiri tuan-tuan, selepas daripada dia dibebaskan ataupun dilepaskan oleh Nabi Musa, Nabi Musa kata, hampilah daripada sini. Nabi Musa sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Samiri dia hanya boleh bercakap kepada dia, aku tolong lepaskan aku. Apa dalam Quran dia sebut? Jangan sentuh aku. Dia orang macam tu lah, jangan sentuh aku. Maksudnya di mana-mana pun nanti Samiri hanya boleh sebut apa? Jangan sentuh aku. Baik, tuan-tuan, cerita Samiri ini dalam Quran dia habis cakap tu. Wallahu a'lam, apa yang berlaku selepas daripada tu, ulama berbeza pendapat lah, macam-macam cerita macam kita sebut. Sopa macam kita sebut tadi. Baik. Kemudian tuan-tuan, mari kita tengok apa yang berlaku kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Musa mengambil patung anak lembu itu, beliau membakarnya dan mengikirnya dengan beberapa alat kikir besi di tepi sungai. Selepas itu beliau menghamburkan serbuk emas itu ke dalam air. Tidaklah meminum air itu oleh penyembah patung anak lembu, melainkan warna mereka berubah menjadi warna kuning seperti warna emas. Selepas Musa Samiri pun pi, lembu daripada emas tadi itu Nabi Musa bakar balik, dah jadi cayak hancur lebok, bukan dalam bentuk lembu lagi dah. Nabi Musa lempak masuk dalam sungai. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Musa lempak masuk dalam sungai, pada masa tu Bani Israel ni ada yang duduk dalam air tu, ada yang duduk minum daripada air tu. Kesan daripada minum air itu, orang-orang yang menyembah lembu tadi tuan-tuan, muka mereka tukar jadi warna kuning. Kuning keemasan. Warna kuning keemasan. Wajah mereka ni tukar jadi warna kuning keemasan. Sampai macam tu. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana cara untuk kami bertaubat? Bila tengok tuan-tuan, muka mereka ni jadi pelik daripada biasa. Kan ni muka kita ni, muka hak warna kulit kuning, kulit sawo matang ni, kulit koko, kulit putih ke apa ke, tiba-tiba tukar jadi warna kuning. Maka pada masa tu ditanyalah Bani Israel ni kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami ni nak buat macam mana? Maka pada masa tu Nabi Musa pun menjawab. Nabi Musa kata apa? Kamu mestilah saling membunuh antara satu sama lain. Kamu saling membunuh. Lalu mereka pun mengambil pisau. Ada yang membunuh ayahnya dan saudaranya sendiri. Mereka tidak membunuh. Kata dalam hadis, mereka tidak peduli siapa yang mereka bunuh, sehingga terbunuh pada masa itu 70,000 orang. Baik, dalam Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat cerita tentang mereka nak bertaubat. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhazikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini Allah Taala sebut. Allah Taala kata wa idz qala Musa liqaumihi, ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaum dia, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhazikumul ajlah. Kata Nabi Musa, sesungguhnya wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Biittikhazikumul ajlah,
yang mana kamu menjadikan patung anak lembu tadi itu sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum. Ni Nabi Musa kata, maka dengan kerana itu bertaubatlah kamu kepada Tuhan pencipta kamu. Macam mana cara kamu nak bertaubat? Taubat nasuha kamu ni macam mana? Faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum. Kamu mesti berbunuh-bunuhan antara kamu. Ada dua pendapat yang mengatakan, yang pertama, kamu saling berbunuh antara satu sama lain. Yang kedua, bunuh diri sendiri. Tapi pendek cerita, bunuhlah. Tuan-tuan, inilah syariat Nabi Musa yang tak diteruskan pada zaman kita ataupun pada syariat Nabi kita. Syariat Nabi Musa, tuan-tuan, nak taubat nasuha, nak kena bunuh diri. Nak kena bunuh diri barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beza kita. Kita kalau buat dosa banyak mana pun, cukup dengan sekadar semayang 2 rakaat, berazam, sungguh-sungguh berazam nak tinggalkan dosa tadi, tak mau buat dah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tapi Nabi Musa tak. Zaman Nabi Musa, siapa yang nak bertaubat mesti dia membunuh diri. Allah Ta'ala sebut lagi, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum. Maka kamu bunuhlah diri kamu sendiri, zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima taubat kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, maka sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Baik, kemudian tuan-tuan, dalam hadis menyebut, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, suruhlah mereka berhenti berbunuh-bunuhan. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa orang yang dibunuh dan aku menerima taubat orang yang belum dibunuh. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut juga ketika mana mereka ni saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Pada masa tu Nabi Musa ajak 70 orang yang tidak menyembah lembu tadi ni untuk naik pi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tuan-tuan, anda dengar ni, 70 orang, mereka ni tidak, mereka ni pada masa zaman ketika mana mereka ni kawan-kawan mereka sembah lembu tadi ni, mereka tak sembah, mereka ni tak sembah, mereka ni beriman. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Musa bawa mereka naik sampai di atas sana ni, nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, munajat, minta supaya diringankan azab ataupun apa yang ditimpa kepada Bani Israel. Tuan-tuan tahu apa mereka kata? Mereka kata apa? Wahai Musa, mereka kata apa? Kami tidak akan tengok. Wahai Musa, kami tidak akan sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta narallah, sehingga kami melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, cuba bayangkan, hak beriman ni, 70 orang beriman pada masa tu, bawa pi Nabi Musa ni, mai duduk di situ, mereka kata, wahai Musa, kami tidak akan menyembah, kami tidak akan minta kepada Allah hatta narallah, sehingga kami ni boleh tengok Allah dulu, baru kami minta kepada Allah. Tuan-tuan, ni hak beriman ni. Selepas daripada tu dengar saja macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun turunkan kilat tanah kepada mereka. Mati mereka semua lala tu. Kemudian Allah hidupkan mereka balik. Mereka ni mati, Allah hidupkan mereka balik. Sampai macam tu tuan-tuan. Ni yang berlaku kepada Bani Israel yang beriman. Selepas daripada tu, barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubat kepada orang yang dah dibunuh dan terima taubat kepada orang yang belum lagi dibunuh. Baik, keterangan hadis. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan datang bermunajat di Gua Thur selama 30 hari dan beliau akan diberi kitab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambah sebanyak 10 hari lagi. Maka sempurnalah munajat itu selama 40 hari.
asal 30, kemudian tambah lagi 10, jadilah 40 hari. Arba'ina ayyam. Nabi Musa alaihi salam pergi ke gunung itu dan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihi salam. Pada 10 malam terakhir itulah terjadinya penyesatan Bani Israel. Tuan-tuan, masuk saja 10 yang terakhir daripada 40 tu, Bani Israel ni jadi macam-macam dah. Jadi macam-macam dah. 30 hari sudah berlalu dan Nabi Musa belum kembali kepada mereka. Mereka setelah pulang, Nabi Musa memarahi mereka yang menyembah patung anak lembu. Beliau mengikir dan membakar patung itu. Kemudian beliau mencampakkan serbuk emas itu ke dalam sungai. Supaya ia dihanyutkan ke laut. Emas-emas itu kepunyaan kaum Firaun yang mati lemas dalam laut. Ni, macam kita sebut tadi, emas tu bukan emas depa. Emas tu bukannya emas depa. Emas itu emas yang depa ambil daripada kalangan bangsa Firaun dulu, depa bawa lari daripada Mesir. Allah Subhanahu wa taala menghendaki emas-emas mereka juga dihanyutkan ke dalam laut bersama mayat-mayat pemiliknya, kerana harta rampasan tidak halal pada zaman itu. Sebab apa tuan-tuan? Pada masa tu harta ghanimah tak boleh ambil. Zaman Nabi Musa, syariat Nabi Musa, harta ghanimah tak boleh ambil. Kamu memang boleh perang, kamu lari daripada Firaun, tapi harta milik rakyat Firaun, bangsa Kibti, orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Musa pada masa tu, kamu tak boleh ambil. Kalau Allah azab mereka tu sekali dengan emas-emas mereka juga, Allah Subhanahu wa taala tidak halalkan pada Bani Israel. Ketika itu berlakulah perkara ajaib, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua Bani Israel diperintahkan meminum air sungai itu. Orang yang tidak menyembah patung lembu, muka mereka seperti biasa sahaja, tidak berubah. Tetapi muka-muka penyembah patung lembu bertukar menjadi warna kuning keemasan selepas meminum air itu. Tuan-tuan, yang tak sembah tak jadi apa? Yang sembah, muka semua jadi warna kuning. Tuan-tuan, ini sebenarnya Allah nak membezakan. Allah nak membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Antara orang yang menyembah anak lembu, patung yang dibuat oleh Samiri tadi, dengan orang-orang yang tidak menyembah. Allah nak beza tengok aja. Bila tengok macam tu, Nabi Musa perhati tengok, tu dia hak menyembah dengan hak tak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Allah asingkan supaya Nabi Musa boleh tengok. Dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala membezakan antara orang baik dan orang jahat. Tuan-tuan, memang di akhirat kelak Allah akan beza-bezakan antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang yang baik dan orang yang jahat Allah akan bezakan daripada sudut watak dia, keadaan sekeliling dia, muka dia, wajah dia, apa yang berlaku, semua Allah akan bezakan. Orang kafir, orang tidak beriman, wajah mereka kehitaman, wajah mereka kotor, keadaan mereka kusut berbanding orang-orang beriman. Orang beriman wangi, cantik, keadaan yang elok, itu beza. Kan kita pernah cerita tentang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajah ayah Nabi Ibrahim ni macam mana? Hitam, tak cantik, comot, tidak kemah. Dihadapkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berasa malu. Itulah keadaan orang kafir. Tapi keadaan orang yang beriman, tuan-tuan, insya-Allah kita semua ni keadaan orang yang beriman pada masa di akhirat nanti dalam keadaan muka yang cukup baik dan muka yang cukup cantik, insya-Allah. Allah nak bezakan antara orang baik dan orang jahat. Kemudian mereka diperintahkan saling membunuh sesama mereka hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Selepas daripada itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala perintah depa ni
faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu sendiri. Pakat bunuh ni, ada yang bunuh ayah dia, ada ayah bunuh mak, ada suami bunuh isteri, ada isteri bunuh suami, ada suami bunuh anak, ada anak bunuh, macam itulah. Maka saling berbunuh-bunuhan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa daripada kalangan Bani Israel. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kisah daripada Bani Israel ni tuan-tuan, kisah yang cukup banyak. Dan memang kita perlu akui, Bani Israel adalah satu bangsa, adalah satu puak, satu kaum yang memang banyak sejarah-sejarah mereka tersendiri. Sebab itu tuan-tuan, tak pelik bila mereka claim, bila mereka mengaku, bila mereka kata Baitul Maqdis, Palestin itu mereka punya. Sebab memang di sekitar kawasan Palestin, sekitar kawasan Baitul Maqdis itu memang ada terkait sejarah besar dengan kaum mereka, dengan Nabi mereka, dengan apa yang mereka percaya. Memang itu kita tak boleh nafikan. Cuma yang kita nafikan apa dia? Hak. Sebab yang Allah janjikan kepada Bani Israel ini bukanlah seperti mana yang Allah janjikan sekarang. Ardul Muqaddasah, bumi suci Baitul Maqdis itu milik orang Islam, bukan lagi milik orang Kristian, bukan lagi milik orang Yahudi seperti mana yang mereka klaim hari ini. Tapi tuan-tuan, sampai hari inilah berlaku pertindihan tuntutan. Sampai hari ini orang Yahudi kata mereka punya, orang Kristian kata mereka punya, orang Islam kita pun kita kata kita punya. Dan tuan-tuan, memang Bani Israel ini pelbagai-bagai cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dan ini adalah salah satu cerita yang kita sebut pada pagi ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi, tuan-tuan, mudah-mudahan apa kita sebut daripada hadis ini ada manfaat kebaikan pada kita semua. Jadi, antara pelajaran yang boleh kita ambil pada tuan-tuan daripada hadis ini, tuan-tuan, walau bagaimanapun sembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata walau di mana-mana pun. Apa yang berlaku kepada Bani Israel ni apa dia tuan-tuan? Punca mereka ni kurang keyakinan kepada Allah. Kurang keyakinan. Tuan-tuan, hari ni ada orang yang kurang berkeyakinan kepada agama Islam? Ramai tuan-tuan. Ramai. Dia nama Islam, tetapi yakin dia kepada Islam tu kurang. Tapi yakinnya kita ni tidak sampai membawa kepada murtad. Tapi sebenarnya perlu kita ni menjadi orang yang yakin betul dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sebab semua ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik tuan-tuan, jadi mudah-mudahan hadis yang kita baca, hadis yang ke-14 ini ada manfaat kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Untuk pertemuan akan datang kita akan masuk hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 yang bertajuk Nabi Musa alaihi salam bertarung dengan malaikat maut. Nabi Musa alaihi salam bertarung dengan malaikat maut yang kita akan baca. Sekiranya ada kesempatan mungkin kita akan terus masuk hadis yang ke-16. Jibril menyumbat lumpur ke dalam mulut Firaun. Ini pun kita akan baca pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan pada kita semua insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan kekurangan daripada diri saya. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Shiratal mustaqim. Al-maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimin 'anna wa la tuzhi barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.